insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti biasa sama-sama kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab dan kita sedekah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengarang kitab ini, pada kedua bapa kita, guru kita, dan seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan dan peluang untuk dapat kita bersama-sama lagi berkumpul dalam satu majlis yang dinamakan Raudhatul Jannah. Ya, majlis ilmu, majlis yang dilimpahi oleh Allah taala dengan rahmat, ya, dilimpahi dengan maghfirah dan dilimpahi dengan diterima segala taubat kita dan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan malaikat untuk menaungi, ya, hamba-hambanya yang berada dalam majlis ilmu. Ini tuan-tuan, kita berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sentiasa dinaungi oleh malaikat. Kita sentiasa dipimpin, kita sentiasa dilindungi oleh malaikat untuk doakan kepada Allah supaya kita mendapat rahmat. Ini untung. Dan dalam kita bicarakan, ya, Maulid Rasul ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai orang lepas pandang dalam majlis ilmu. Ya, saya lihat, ya, dalam masyarakat kita menyambut Maulid ni bagus. Saya tak kata tak bagus, bagus. Dengan selawatnya, dengan perarakannya, ya, dengan bunga mangganya, dengan spanduknya. Itu suatu approach ataupun kita nak menunjukkan, menzahirkan kasih kita, cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang malang saya lihat, bukan di sini, ya, saya lihat secara jumhur, maknanya secara umum. Malangnya tuan-tuan, apabila majlis ilmu atau syarahan atau tausiah yang dilakukan oleh penceramah,
tidak mendapat sambutan sebagaimana ramainya perarakan. Di sini tidak saya cerita di sini tidak jumhur kebanyakan. Sebab yang perarak tadi dah penat, keletihan. Mereka lebih banyak di tempat minum air, di tempat makan daripada mendengar tausiah ataupun syarahan ataupun tazkirah yang disampaikan oleh penceramah. Ya, kita renungkan sebalik. Kalau itulah cara untuk kita nak menzahirkan cinta Rasulullah, ada kena perbaiki. Saya kata bukan tak boleh berarak, tapi kalau berarak tu ramai, yang berarak itu terus mendengar ceramah, itu lebih baik. Dan kalau kita lihat berarak itu ramai dan mendengar ceramah itu tidak ramai, lebih baik kita tidak perlu adakan perarakan, terus dengar ceramah. Itu lebih aula. Saya tak kata tak boleh berarak, sebab kalau dengan perarakan menyebabkan dia tidak dapat menghadirkan diri untuk dengar ceramah, lebih baik tak payah perarakan, duduk saja dengar ceramah, confirm orang akan dengar, kemudian makan lah, tak ada masalah. Lepas tu selawat ramai-ramai. Sebab tuan-tuan, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah ni juta, bukan puluh-puluh, bukan ratus-ratus, bukan ribu-ribu, juta. Sunnah Rasulullah ni daripada Nabi diangkat menjadi Rasul berumur 40 sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, berjuta amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan Rasulullah itu adalah sunnah. Semua sunnah. Dan tidak ada sunnah Rasulullah yang tak baik, semuanya baik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, Nabi tak sebut berapa banyak, Nabi tak sebut bilangan. Nabi kata siapa yang menghidupkan sunnahku. Apa makna yang menghidupkan sunnahku? Maknanya menghidupkan, menjadikan ia sebagai amalan. Itu namanya menghidupkan. Bukan hari ni pegang ini, hari ni gini, hari ni ini tak. Melaksanakan sunnah itu berterusan, menghidupkan. Apa hidup? Hidup ni berkembang lah. Faham tak? Bukan hidup ni hidup pakai kejap, lepas tu sini ni, main sikit. Itu bukan hidup. Itu kata tumpang-tumpang namanya. Ya? Menghidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, mana mengekalkan sunnahku, ya, dan menyambungkan sunnahku serta menyampaikan kepada orang lain, sesungguhnya dia mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, sesungguhnya dia akan duduk bersamaku dalam syurga. Itu janji Nabi. Tapi dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, satu sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ia dilantik menjadi Rasul sehingga wafat, tak pernah dia tinggalkan amalan ini. Amalan lain, sunnah-sunnah lain tu ada yang dia buat, ada yang dia tak buat, kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak. Tapi sunnah yang paling utama, ini yang dikatakan sunnah yang paling utama, sunnah yang aula, iaitu talabul ilmi. Sunnah yang paling utama yang tidak pernah Nabi tinggal dari zaman Nabi dilantik menjadi Rasul sehingga wafat Rasulullah. Nabi tidak pernah meninggalkan mencari ilmu bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita ngaku kita cinta Nabi tapi mengaji ilmu kita tak pergi, masih belum lagi mencukupkan ia cinta kepada Nabi. Macam ilmu kena datang, kena dengar. Sebab itu bila saya cakap tadi antara perarakan dengan majlis tazkirah itu, mana lebih utama? Tazkirah. Tapi kalau berarak tu ramai-ramai semua masuk masjid dengar tazkirah, bagus tak? Bagus. Tapi kalau beramai-ramai arak-arak, lepas tu semua muka letih, penat mana, semua pergi tempat-tempat lain, yang dengar kuliah ni berapa orang? Maka kita betulkanlah mana yang kurang itu. Boleh faham tak ni? Jangan nanti salah amul, ustaz tu tak boleh berarak. Saya tak kata pun tak boleh berarak. Kita tengok mana yang lebih aula. Kan? Kalau dengan perarakan menyebabkan orang tak boleh dengar kuliah, maka kita tinggalkan perarakan, terus buat kuliah, terus buat tazkirah. Setuju tak? Betul ke tidak saya cakap ni? Kau ada nak bangkang ke? Saya tak cakap benda tu salah, tidak. Kita pilih mana yang lebih utama. Ngerti?
Kita pun ada wahadainahu najdain. Allah Ta'ala kata disuruh kamu pilih dua jalan. Ya, Haji ada ikan kering dengan ayam. Ada ikan kering dengan ayam. Agak-agak Haji ambil yang mana? Ayam kan? Sebab apa? Dua-dua boleh makan. Kenapa pilih yang ayam? Sebab yang itu yang kita nakkan, yang itu yang kita utamakan. Setuju tak? Begitu juga dalam bila kita membentuk antara dua elemen, mana yang utama, maka utamakan yang kita nakkan lebih besar fadilat dia. Boleh je? Oh, marah pula ustaz. Habis kita dah buat bunga mangga dah. Teruskanlah buat persiapan itu. Saya tak cakap dibatalkan, betul tak? Saya suruh fikir. Sebab bila kita tengok yang ceramah dengan yang dengar ceramah dengan yang berharap, ramai kat mana ni? Maka dia dapat bahaman dia bahawa menyambut maulid ialah berharap. Menyambut maulid adalah tausiah, maknanya kita dengar sirah-sirah Nabi untuk kita ketengahkan kepada generasi-generasi agar mereka datang rasa cinta kepada Nabi SAW. Maaf lah. Boleh je? Boleh. Berharap tu bagus sebab panjang perharapan tu berselawat. Tapi cuma saya nak tegur lah dalam bab selawat tu. Ya, mula-mula deras, tengah-tengah dah slow, hujung tak ada lah. Dalam perharapan mula-mula sallallahu semangat semua selawat. Dah tengah-tengah perjalanan dah tinggal ustaz je yang selawat. Ujung-ujung la ela dah gantung kat bahu je. Maaf ya. Ini kita bagi satu sikit gambaran lah. And then maknanya orang tak minat lah tu. Kalau minat dia daripada A sampai Z, dia akan mula buat habis kan? Kan Haji? Itu cerita dia lah. Saya tak cerita orang sini, tempat-tempat lain. Boleh je? Okey, insyaAllah. Jadi kita kena undangkan sebab kita nak menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Nak katakan kita cinta kepada Nabi, maka cinta Nabi kita kena cinta majlis ilmu. Itu cinta yang terbaik. Dan orang yang cinta nak banyak ilmu ni memang confirm dia mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tak payah pening-pening kepala. Ya, insyaAllah. Boleh ya Haji? Macam marah aja tengok. Saya tahu di sini dah berlalu dah. Alhamdulillah. Bagus. Saya puji ya komitmen tuan-tuan ya di surau An-Nur ni, masyarakatnya bagus. Alhamdulillah. Dan juga tahniah kita ucapkan kepada imam, dilantik sebagai tokoh Maulid Rasul tahun ini. Alhamdulillah. Itu sebagai satu motivasi. Kita perlu bagikan satu komitmen supaya orang ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya, baik. Itu benda-benda yang baik. Tak ada, saya tak larang benda-benda tu. Saya bukan, ni ustaz macam Wahabi lah ni. Tak ada kena-mengena pun. Saya tak sebut pun kata tak boleh ke boleh. Benda yang baik kita teruskan. Selagi tidak ada larangan mengatakan dia ditegah. Kalau ada nas mengatakan dia ditegah, baru kita berhenti. Selagi tak ada benda yang optional, maknanya yang tidak ada galakan dan tidak ada tegahan. Yang katakan mubah. Ya, dalam Islam mengatakan perkara yang harus, yang tidak disuruh dan tidak ditegah. Kan? Kalau orang kata mana ada maulid-maulid ni, okey, kita terima. Maulid tidak ada arahan. Tak ada nas mengatakan suruh sambut Maulid Rasul. Dan tegahan pun tak ada. Tidak ada menegahkan bahawa siapa yang menyambut Maulid dosa. Tak ada. Maka bila tak ada, benda itu optional. Tuan nak buat, tak buat pun tak ada masalah, asalkan ia tidak lari daripada syariat Islam. Itu kita duduk tengah-tengah lah. Ilmu yang kena hujah benda tu, bukan kerana kebiasaan. Itu ceritalah. Ustaz ni macam ceramah maulid pula, dia kata. Bukan. Saya nak bagi supaya kita buka minda sikit. Nanti orang nampak, ustaz ni lain macam dah cakap. Bacalah kitab Riyadhus Salihin ustaz. Tak baca lagi ni ngomel pula dia. Saya nak bagi pendedahan sedikit. Kadang-kadang kita ni terlalu rigid dengan tradisi. Kalau benda yang tradisi itu baik dan tidak bercanggah dengan syarak, labas, teruskan. Kalau boleh tambah baik, perbaiki dari semasa ke semasa, sebab dia tidak ada amalan khususiyah dalam menyambut Maulid Rasul. Tak ada amalan khususiyah. Maknanya kita pengisian itu kena betulkan balik lah. Betul tak je?
Kita betulkan baliklah, duduk sembang. Apa benda yang pengisian yang boleh menyebabkan semua masyarakat boleh menerima sambutan Maulid itu dengan seronok dan gembira yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Itu sebagai satu perbukaan lah. Panjang buka dekat setengah jam Ustaz. Bila nak mengaji, ini baru kat sambung kitab Riyadhus Salihin. Ya Mak Haji, bukan kitab 52. Kitab 52 is tu apa benda yang dah berlalu dah. Too late. Terlalu itu dah berlama. Baik. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin. Karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama. Ya, bab yang kedua, babus tsani. Bab yang pertama iaitu babul ikhlas, bab pertama. Ya, nak jadi orang soleh, nak jadi berada dalam golongan orang taman-taman soleh, mesti ada ikhlas. Ya, macam tadilah, berarak tu kena ikhlas. Tapi kalau kita close up balik Haji ya Cikgu Kamis, kalau tengok balik close up balik orang yang pegang bunga mangga tu, ceria ke kelat muka dia? Kita tengok yang pegang spanduk tu, muka dia ceria ke kelat sepanjang perjalanan dia berarak tu. Kita boleh close up balik, tengok balik, flashback balik, maknanya kalau dia kelat, tak ikhlas dah tu. Kan? Ini dalam kita nak menzahirkan cinta kepada Nabi, tapi muka kelat. Apa bukan spanduk, macam bodoh pula. Dia rasalah diri dia, padahal suatu penghormatan kita bagi. Tapi kadang-kadang orang yang pegang tu tak rasa yang dipenghormatan. Orang lain lenggang, kita pula kena tiup angin berat pula tu. Betul tak je? Itu wallah alam lah. Saya no comment, saya tak cakap apa. Kita tengok, kita boleh play balik. Kan ada video kan? Kita tengok balik. Janganlah marah orang tu, kau kelat lah kau. Jangan. Kita nak tengok reaksi mereka dalam dia nak meraihkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nah, sama juga macam tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, muka kelat aja tengok. Tak ikhlas lah tu. Kan? Duduk dalam kuliah, muka tak tahu muka suka ke, muka marah ke. Bukan suruh senyum dah lah, maknanya muka tu macam blur tau. Jadi kita pun nampak juga kan. Saya duduk depan ni, saya nampak tuan nampak muka saya seorang je. Tuan tengok muka saya blur ke tidak? Ada tak muka kelat? Kan? Tuan tengok muka saya ada muka kelat lah? Tak ada. InsyaAllah lah kan. Kalau muka kelat ni, ustaz ni apa masalah ni? Biasanya tak adalah ustaz-ustaz yang duduk sini, biasanya ceria je, seronok je. Tapi yang mendengar ni apa orang tua ni merepek ni. Dia mula dah tu, kelat dia dah datang lah. Jangan marah je gurau orang ikhlas ni dia lahir daripada hati, dia seronok. Orang ikhlas baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bab yang kedua iaitu dalam kitab Riyadhus Salihin ini, iaitu babus tsani, iaitu babut taubah. Dalam bicarakan bab bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nyatakan saya dahulu, sebelum ini saya nyatakan perbezaan antara taubah dengan istighfar. Istighfar ialah kita mohon ampun di atas dosa kita, di atas kesalahan kita, di atas ketelanjuran kita, di atas kekhilafan kita. Kita minta maaf, kita minta ampun. Itu adalah istighfar. Taubat pula ialah kita berhenti daripada perbuatan maksiat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kita tahu ini salah, ini dosa dan pernah kita lakukan. Kita mohon ampun, namanya istighfar. Bila kita taubat, maknanya kita tak mengulangi lagi perbuatan itu. Itulah namanya taubat. Kalau kita mengulangi balik perbuatan yang kita pernah buat dosa itu bukan taubat. Sebab itu taubat kita masih lagi tergantung. Istighfar kita mungkin diterima Allah Ta'ala, tapi taubat kita tak kata. Sebab itu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, kata Allah SWT, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa makna sebenar-benar taubat? Maknanya tak nak buat lagi, tak nak buat lagi, tak nak ulang lagi. Macam kita ada tak dosa-dosa yang kita buat kita ulang lagi?
Cuba kita renung. Ada tak dosa yang kita buat, kita ulang lagi? Dan kita bila begitu, maknanya taubat kita belum diterima lagi. Sebab apa? Kita mengulangi balik. Maknanya itu bukan taubat. Itu namanya taubat. Jadi kita kena sikit. Istighfar, alhamdulillah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab itu Nabi SAW dia beristighfar. Nabi mohon ampun. Walaupun dia tak ada dosa, Nabi beristighfar. Dalam hadis yang sebelum ini kita bicarakan 70 kali sehari semalam ataupun 100 kali sehari semalam. Tapi Nabi bertobat sebab Nabi tak pernah melakukan dosa. Macam mana dia nak bertobat? Nabi tak pernah melakukan dosa. Jadi dia nak meninggalkan dosa, mana ada, tak ada. Sebab itu taubatnya dia hanya dicampungkan dengan istighfar. Untuk kita, umat dia tak boleh gantung istighfar pakai untuk jadi taubat, tak boleh. Istighfar satu kaedah, taubat adalah satu kaedah. Boleh faham tak ini? Ya? Jangan kita anggap istighfar dengan taubat itu sama, dia berbeza. Ya? Saya minta maaf Haji, saya minta maaf, saya marah Haji, itu saya melakukan kesalahan pada Haji. Haji pun kata saya maafkan, selesai. Lepas tu saya pun baik dengan Haji. Mana? Dalam masa yang sama, bila demikian kita dah berhenti daripada perbuatan dosa itu, juga namanya taubat. Tapi kalau saya balik lepas minggu saya sakit hati Haji, itu maknanya bukan taubat. Itu yang kadang-kadang kita nak maafkan lagi pun kadang geram. Betul tak Ji? Kita kadang-kadang pertama kali lah kita bagi peluang lah, tak apa kita maafkan lah. Kali kedua dia buat ulang lagi benda yang sama, kan? Kadang-kadang kita duduk dalam taman ni tuan-tuan, macam-macam gaya masyarakat lah tuan-tuan. Kadang-kadang pasal kereta parking, kan? Maaflah cakap kan, kita orang seorang-seorang sekarang, orang semua dah senang. Satu rumah 4 biji kereta, parking ada 2, dah renovate, dah tinggal 1, dah 3 dari luar. 3 dari luar, dia akan curi lah kawasan-kawasan rumah yang tak ada kereta banyak. Dapat kebenaran tak? Tak ada, main letak aja. Maka sahabat pun tegur, Syekh, parking tempat lain lah. Berkira. Ini perasaan kita. Itu salah tu. Dia tegur benda betul sebab tempat dia. Alah, itu pun nak berkira. Nanti buat mati tak bawa pun. Yang awak tu bawa kereta. Pasal kita sakit hati sebab kita dah buat biasa. Orang tak tegur, sekali tegur. Berasa Syekh. Ini masalah tamat ni selalu begitu Syekh. Okey, tak apa saya buat. Saya gali. Ingatkan gali tu dia dah faham lah makna dia cakap tu tak faham. Besok dah hantar lagi. Maknanya itu bukan taubat lah. Itu buat pasal. Kalau Haji duduk situ, Haji dah beritahu, orang buat lagi, apa rasa Haji? Mula-mula okey tak apa. Selamat. Kali kedua tak angin je. Kali ketiga garik lah kamu kita. Dan itu di antara menunjukkan sifat manusia pun tak boleh tahan dengan sikap manusia yang berdolak dalik. Apatah lagi kita dengan Allah. Tapi Allah tak sezalim kita. Kita boleh balas dengan cara kita. Tapi Allah tak balas. Allah tunggu. Kamu nak berhenti ke hidup? Kamu nak berhenti ke hidup? Sebab Allah Ta'ala bagi masa sehingga hari kiamat. Tawakufnya Allah nak dicatatkan kita ni berdosa. Allah Ta'ala tunggu sampai hari kiamat. Itu panjang sangat, sampai nyawa kat halkum. Tunggu. Ulang lagi tak? Ulang lagi. Tak apa, sabar. Dia istighfar, tak apa. Kita terima keampunannya. Tapi taubatnya dia tengok ulang lagi. Ini yang masalah berlaku dalam masyarakat kita. Kita menganggap bahawa bila dah berlaku dah habis cerita, kita buat lagi sekali. Sebenarnya kita kalau boleh, benda yang dosa, benda yang maksiat tadi, kita dah buat, kita dah tahu salah, jangan ulang lagi. Biar kita lakukan dosa yang lain, jangan dosa yang sama. Dan itu namanya kita ni degil. Tuan-tuan, kita bila mengulangi dosa yang sama, menunjukkan kita ini keras kepala, ada sifat rububiyah.
Sebab saya dah cerita dahulu, di antara punca-punca orang tidak mau bertaubat, dia ada sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Sifat ketuhanan, sifat ego, ikat sombong, sifat takabur. Apa makna sifat takabur? Bila nasihat tak mau dengar, itu sifat sombong. Haji tadi cerita tadi, kereta 4 biji parking rumah orang, kalau orang tu tak bagi, makna kita kalih tempat lain lah. Dah tengok orang tu tak ada, masuk pula. Bila orang tu balik, sorry, benda dah beritahu dah awal-awal. Dan ini yang puncanya, kita akan berlaku pertengkaran, perkelahian, basah muka di antara masyarakat. Sebab dah beritahu bukan tak beritahu. Kita sifat kesombongan kita, degil kita, tamak kita, itu sifat rububiyah. Dan orang yang ada sifat rububiyah tidak akan ada sifat untuk nak bertaubat. Dia akan ulang lagi kesilapan yang sama. Dan orang yang mengulangi kesilapan yang sama adalah orang yang paling rugi. Mana je? Ya, macam kita lah kita meniaga. Orang meniaga dia tahu dia pernah jatuh, dan kejatuhan dalam berniaga adalah satu platform untuk dia berjaya. Ya je? Kan sebab orang kata pisang tak akan berbuah 2 kali. Betul tak? Maknanya benda itu tak akan diulang lagi. Kalau ulang lagi memang teruk benar lah rasanya. Jadi kita ni suka pisang berbuah banyak kali, perangai kita. Sebab itu kita belum lagi ada perasaan untuk bertaubat. Sebab itu nilai soleh ini belum sampai kat kita. Maaf cakap kita sama-sama renung. Kalau hari ini kita renung, hari ini kita pernah melakukan dosa dan kita buat lagi dosa itu, itulah orang yang rugi, tak amat rugi, kata Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam. Kalau hari ini sama macam hari semalam, dia adalah orang yang sedang-sedang. Tapi kalau hari ini lebih teruk dari hari semalam, mereka adalah orang yang rugi. Kita mengulangi benda yang semalam, yang salah, benda yang salah, ulang benda yang salah, maknanya kita termasuk khasirun. Boleh fahami tak ni? Kan je? Jadi kita ni, sebab tu nilai taubat kita belum lagi. Belum sampai matlamat. Kita lihat bagaimana sejarah yang lepas, hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana seorang pemuda yang telah membunuh 99 nyawa. Hadis yang ke-21. Dia membunuh seorang, lalu dia bertanya kepada seorang alim, wahai tuan, saya telah membunuh 99 orang. Adakah bagi saya ini taubat untuk saya tidak mau mengulangi perbuatan ini? Datang kata, kau ni kau bukan sakat apa, kau dah memang tak boleh dah. 99 orang kau bunuh. Kau ingatkan baru seorang, 99 lah, mana ada. Bila kita kata tak ada, sedangkan motivasi itu kata Allah Ta'ala menerima sampai nyawa belum sampai ke halkum ataupun hari kiamat. Dua keadaan. Jadi kita belum sampai ketika itu, pintu taubat sentiasa terbuka. Kita pula bagi hukum tak ada. Ini nak belajar daripada hadis tersebut. Jangan bagi hukum yang kita tak tahu. Jangan. Orang kita ni kalau buat hukum nak aje kalau kat kedai kopi semua dia cakap dia lah jadi Perdana Menteri, dia jadi Mufti, dia jadi ketua dia Jabatan Menteri, dia jadi Ketua Menteri, semua dia boleh cerita. Tapi yang tak authority lah, yang tak authority, yang dengar tu mulut menganga pula. Iya, aku tahulah. Apa pasal? Aku kerja dengan ni. Dia kerja je tapi dia pun tahu semua. Macam dia yang mentadbir. Kita percaya pula. Itu yang minum kopi tu sampai kering kopi tu, melekit. Punya lama pasal nak dengar, kerja jadi mufti, kerja jadi imam, kerja jadi ustaz.
Dia jadi tok karut. Macam-macam. Dia dalam masa yang sama dia tukar-tukar. Ngalahkan sumpah-sumpah. Semua dia jadi je Maaf saya cakap. Sebab itu duduk kedai kopi lebih lama. Imam nak tutup kedai pun risau. Apa hidup ada duduk tak habis-habis ni mentinya. Habis isu tak habis. Sambung-sambung je. Air tak tambah juga. Kalau tambah okey lagi je Imam. Boleh dah dapat belanja sikit. Ini air tu sampai kering. Minta air kosong je bagi. Lama pula. Contoh. Baik. Maknanya jangan kita keluarkan suatu kenyataan yang kita tak tahu. Jangan tahu. Walaupun tak tahu, jangan cakap. Qaulun khairan aw liyasmut. Kata yang baik kalau tak ada, lebih baik diam. Kalau tak tahu, diam. Jadi pendengar je. Engkau ni diam je. Aku tak tahu benda, aku dengar je lah. Tapi yang masalahnya yang tak tahu pun nak sembang juga. Hati yang jadi karut marut. Terkeluar macam-macam. Baik. Maka dia kata tak boleh. Orang tengah panas hati, tanya nak taubat. Alang-alang 99, cukupkan 100 Tok imam, tok ustaz tu pun, muallim tu mah kena sembelih juga, habis mati juga. Puas hati yang ke 100. Dah alang-alang, kata bahasa Melayu kan, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai pangkal lengan. Alang-alang 99, 100 terus cukup. Sebab tu bahaya tuan-tuan kalau kita beri kenyataan yang salah, akan menyebabkan kita akan jadi mangsa. Baik. Lalu dia jalan lagi jumpa dengan orang yang alim lagi. Tuan, saya telah membunuh 100 termasuk ustaz, dia kata. Lagi banyak, lagi berat dia punya dosa tu. Yang tadi 99 tu umum. Ni yang ke 100 ustaz. Ustaz pun kau bunuh? Kadang-kadang kita dengar ustaz kena pun senak perut gitu kan. Okey. Tapi saya dah menyesal tuan. Saya nak bertobat. Ada ke jalan tobat bagi saya? Dia kata ada. Kamu pergilah kampung sana, di sana tempat-tempat orang yang sentiasa bertobat pada Allah dan moga-moga dia dapat membimbing kamu. Maka dia pun jalan. Dalam perjalanannya Allah wafatkan dia. Dia. Kenapa tuan-tuan? Maka berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Siapa yang layak mengambil rohnya itu untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Ya, maka kita lihat apabila kita ada qasad, ada niat, ada harapan untuk nak bertobat, walau banyak mana pun dosa kita, akhirnya pemuda tadi diterima oleh Allah kerana jaraknya sejengkal saja daripada arah dia pergi. Maknanya yang paling dekat nak pergi ke tempat taubat daripada tempat penginapan dia. Maknanya jaraknya, walaupun dia belum melakukan taubat lagi, tapi dalam diri dia dah ada pemikiran, aku tak nak ulang lagi. Nampak tak? Sebab dia beri peluang. Kita berapa banyak dah diberi peluang, tapi mengulang lagi dosa yang sama. Nampak tak? Mana kita lebih teruk tak daripada yang 99 bunuh 99 ni? Walaupun kita tak bunuh orang tuan-tuan, tapi kita lebih teruk, lebih dahsyat daripada orang yang membunuh 100 orang. Sebab apa? Dia tahu tak nak buat lagi dah. Ni dah 100 dah ni, tak nak. Walaupun tak sampai lagi tempat yang dituju, Allah terima taubatnya, Allah terima dia, dibawa oleh malaikat rahmat. Kita belum dosa sebesar membunuh, tapi kita mengulangi lagi dosa yang sama. Lalu kita tidak menyesal lagi. Nampak tak Ji? Nampak tak? Kita masih ulang lagi. Walaupun kita aku tak nak lah, cukup lah, tapi kita masih ulang lagi. Maknanya kita ini amat degil, sebab kita ada sifat rububiyah. Boleh faham tak ni? Ya? Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aznaba zamban nukita fil qalbi nuktatun sauda'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man aznaba, sesiapa yang melakukan satu dosa,
Sesiapa yang melakukan satu dosa, nukita fil qalbihi nuktatun saudaa, akan tumbuh di dalam hatinya titik hitam. Satu dosa, kata Nabi SAW, orang yang melakukan dosa akan tertitiklah di dalam hati kita satu titik hitam. Ya, saudaa. Ya. Fa in taba suqilal qalbu. Kalau kita bertaubat pada Allah, menyesal di atas perbuatan kita, tak ulang lagi, terhapuslah titik hitam dalam hati kita. Ini kesan daripada kita bertaubat. Ya, sebab itu maaf saya cakap ya, antara Abang Haji dengan Mak Haji, yang muka jernih Mak Haji. Saya bukan nak puji sangat Mak Haji, tapi antara, kalau kita duduk antara lelaki-lelaki dengan perempuan, yang rajin, yang jernihnya awal, Mak Haji nampak cahaya lagi daripada Abang Haji. Ustaz, diskriminasi? Bukan. Saya bukan kata diskriminasi, sebab itu realiti. Kenapa? Sebab Mak Haji lebih banyak menyesal daripada Abang Haji. Setuju ke tidak? Kok Abang Haji yang lebih banyak menyesal daripada Mak Haji? Cuba renung, Abang Haji banyak menyesal tak dengan Mak Haji? Bukan menyesal menikah dengan Mak Haji, salah tu. Dah nikah dengan Mak Haji, terima seadanya. Itulah buah hati kita, pengarang jantung. Ya, dulu kalau tak dapat Mak Haji, lautan genang kita boleh renang. Sekarang suruh hidupkan api, merongok dari depan sampai ke belakang. Hidupkan api je, gas habis. Orang rumah suruh tukarkan gas je. Kita tengah tengok cerita kat depan. Marah ke tak marah je? Pergi tolong, tapi mulut, ya Allah, pasang gas pun tak erti. Dah masak bertahun, buat juga jiran, tapi mengata sedap je dia. Haji sini ke? Haji sini ke Mak Haji? Tak ada kan? Haji sini, alah kesian mak ayang kita. Tak apa, abang tolong buat. Nanti masak sedap-sedap tau. Ya Mak Haji itu bahasa dia ni Haji. Tak pernah keluar itu. Ya. Betul tak Haji? Kita ada menyesal ke? Tak ada. Marah, ganggu kita, privacy kita terganggu. Mak Haji pun telah liu. Kalau dalam hati dia kata, kalau aku reti, aku tak suruh orang tua ni, kata. Tapi oleh kerana dia ada kedaifan, dia ada kelemahan, dia minta bantuan sebab nak manja dengan Abang Haji. Abang Haji tak ada tunjuk manja langsung. Pasang ini pun tak erti, itu pun nak panggil kita. Habis nak panggil siapa? Kan panggil Abang Haji sebelah kan, cemburu pula. Betul tak Haji? Dah kita suami dia panggil kita, betul lah. Kang dia panggil Abang Haji sebelah, kau masuk saya. Mak Haji panggil, oh kau ada, dah cerita lain pula. Kadang confused dah. Kan Haji? Patutnya kita berbanggalah orang rumah panggil kita supaya dapat berbakti. Itu cerita sebab sifat rububiyah tu ada dalam diri kita. Sifat ego tu ada. Cuba letakkan sifat kasih sayang. Sono Mak Haji Mak Haji nak masak beef stick pun boleh hari tu. Pasal apa? Gembiranya. Walaupun tak ada, dia usaha nak ada kan. Sebab apa? Allah, suami solong sonok kita. Kan Haji maaf cakap. Sebab itu orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, kata Nabi, akan tertitik di hatinya dengan satu titik hitam. Nuktatun saudaa. Fa in taba, dan siapa yang bertaubat di atas dosa kesilapannya dan menyesal di atas perbuatannya, taubat, maknanya akan terhapuslah apa nama? Akan terhapuslah titik hitam itu dalam hati kita. Sebab hati kita ni tuan-tuan kena jaga. Nabi dah pesan, inna fil jasadil mudghah, idza saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala huwa hiya qalb. Nabi kata apa?
Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruhnya. Kalau rosak daging itu, maka rosaklah seluruhnya. Ala wahiyya qalbu. Apa dia? Itulah hati. Kalau hati bersih, mudah kita nak bantu orang, mudah kita nak beristighfar pada Allah, mudah kita nak bertaubat pada Allah, mudah kita nak berkasih sayang dengan Allah. Kalau hati kita bersih, mudah kita nak membantu orang, susah kita nak menyayangi orang, susah kita nak menzalimi orang, sebab hati kita bersih. Tapi sebab apa hati kita kotor kan? Sebab ada dosa yang kita simpan. Sebab bila kita bertobat, dihapuskan. Contoh kita dah hari ni, contoh pukul 3 tadi kita dah melakukan dosa. 3-5 minit kita dah minta ampun, minta maaf. Bersih tak? Bersih. Masalahnya pukul 3 simpan lagi. Bila nak bertobat, nantilah. Maka dia kekal. Sebab apa? Dia tak dicuci. Itu kena faham. Ya. Maka fa'illam yatub zada zalik hatta yaswadda qalbu. Kalaulah dia berdosa, dia tidak bertobat, dia tidak mohon ampun, dia tidak menyesal di atas perbuatannya, titik hitam itu akan kekal. Kalau satu dosa, satu titik. Kalau dua dosa, dua titik. Kalau tiga dosa, tiga titik. Kalau berpuluh-puluh dosa, berpuluh-puluh titik. Kalau beratus-ratus dosa, beratus-ratus titik. Kalau beribu-ribu dosa, beribu-ribu titik. Kalau berjuta-juta dosa, berjuta-juta titik. Cuba kita renung dari balik sampai sekarang berapa banyak dosa? Maka hati kita bersih ke kotor? Maka bila dia kata, bila titik itu telah menyelaputi seluruh hati kita akan, dia kata, hatta yaswadda qalbu, sehingga hati itu akan jadi hitam. Bila hitam ni, apa jaminannya? Syaitan pun seronok. Mat, kau dengki. Cepat aja dengki. Kita pun perobot. Marah. Sekejap je dia marah. Dia hilang nak fikir maaf. Kata. Mulut macam mesin gun. Sebab apa? Hati dah kotor. Hati kotor ni boleh buat baik? Tak boleh. An-nifaq ni sesuatu benda yang menghalang untuk buat kebaikan. Cuba kita renung hari ni tuan-tuan. Kita nak buat baik ni, bukan buat baik besar-besar lah, buat baik kecil-kecil ni lah. Tahu buat baik kecil? Tahu buat baik kecil-kecil yang tak perasan? Tahu tak? Yang tak berapa nilai sangat lah. Macam mana? Paip air keluar, nitik, tak kerti nak tutup. Kita nampak paip dekat tempat wuduk tu, keleleh, tik. Dalam hati, alah, bau titik, bukan buka. Tak kerti nak tutup. Itu kebaikan yang tak perasan tu, kecil-kecil je. Pun tak apa nak buat, lagi poin hitam besar. Kalau kebaikan dia buat waktu nak besar-besar ni, itu hipokrit. Nak dipuji. Nampak tak? Kalau dia besar ni, aku ni macam ni lah, kalau balik tak singgah masjid tak sah. Tu nak suruh puji dia tu. Contoh Tapi kalau memang dah biasa balik mesti singgah masjid, macam Rasulullah SAW. Mana-mana balik, Nabi perang ke Waimah, Nabi meniaga Waimah, Nabi dari mana-mana balik je daripada urusan di luar rumah, Nabi akan singgah masjid dahulu, sembahyang sunat 2 rakaat, baru Nabi sampai di rumah. Itu habit Nabi, itu perangai Nabi. Nabi musafir balik, tak terus pergi rumah, dia singgah masjid dulu, dia sembahyang sunat 2 rakaat, baru dia balik rumah. Kita tak kan? Kita balik rumah dulu 3 hari tak pergi masjid. Sebab apa? Penat. Mama tak nampak? Pergi bantu sahabat dekat Kelantan kesian dia orang, kesian. Rumah habis ranam. Tapi alhamdulillah kita dapat kumpul, kita bagi.
Patutlah 3 hari tak nampak. Bila balik? Dah 3 hari lepas. Bukan baru sampai, 3 hari lepas dah tak datang dalam masjid. Jadi kita nak jadi perangai Nabi ni lambat sangat lah. Bukan lambat, susah kita sebab hati kita geram. Mana je marah ya, jangan marah saya ni. Ni ada yang sahabat-sahabat pergi ke sana kan je? Ada je? Hantar je barang. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ada buat apa tu, volunteer ke, buat sukarela tu, alhamdulillah, semua bekerja mungkin tak dapat. Baik, tak apa. Mana Nabi kata apa? Kalau kita melakukan dosa, ada titik hitam dalam hati kita. Kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala bersihkan. Dan orang yang bersih hatinya, tuan-tuan, mudah. Nak bawa bincang pun mudah, tak melenting. Ni kalau kita bincang ni mesyuarat, melenting je dia. Itu hati masalah tu. Dia je seorang betul. Sabarlah bila mesyuaratkan suara ramai. Awak boleh mengemukakan cadangan. Maka tengoklah persetujuan ramai. Dah. Dengar, saya dah lama buat ni, saya dah lama. Kau lama kau buat keputusan, tak payah panggil mesyuarat. Maaf saya cakap sebab hati tu ada rosak sikit. Dia nak rasa dia je betul. Tak kisahlah siapa-siapa, tak ada kena-mena orang sini tau. Sini baik, alhamdulillah, sebab hati sini dah dicuci. Sini dah cuci, alhamdulillah. Amin. Ni cerita, dia kadang-kadang saya mesyuarat pun saya malas nak pergi mesyuarat. Sebab apa? Buang masa kita mesyuarat, asyik dia je. Jadi kita dipanggil mesyuarat untuk penuh mukarram, tak payah. Kalau kita nak bercakap pun tak boleh, kita nak bagi usul pun tak boleh. Kau bagi putusan je lah, kita ikut je, habis cerita. Buat pening-pening makan mesyuarat, lepas tu nak makan sedap pula. Mesyuarat makan sedap, tapi dia je bagi putusan. Berbaik pergi kedai kopi je lagi. Contoh, jangan tuan-tuan marah ni, JK sini tak ada, sebab setiausaha kata sini baik. Sini kalau tak baik, saya tak tahulah. Kitab macam-macam kitab baca. Kan? Kalau tak kerti juga, saya pun tak tahulah. Ini antara kitab-kitab akhlak ni. Kitab nak bagi orang jadi orang saleh. Jadi hati tu kena bersihkan. Walaupun kita cerdik, walaupun kita ada idea, tak apa, kemukakan. Kemudian ikut suara ramai. Ramai setuju, itulah keputusan dia. Lepas tu mengajuk. Semua tak dengar cakap aku. Aku orang lama pun tak dengar. Keluar. Itu hati rosak tu. Mana je? Sebab tu kita punya mesyuarat ni asyik tak berjaya je. Berjayanya makan lah. Sebelum ada mesyuarat dah ada keputusan. Buat apa mesyuarat? Kan? Kadang-kadang macam haji, ada macam ni anak kita ni, ada idea baru. Dengarlah dulu. Kita compare. Idea ni baik, kita dah baik. Okey, resolusi. Tengok macam mana pandangan orang ramai, orang lama, orang baru. Digarap sekali. Barulah keputusan itu keputusan yang memihak kepada dua pihak, muda dan lama. Ni dok pasal kira pakai lama dia je. Penat lah kan. Bukanlah tak bagus dia lama, kita hormat pengalaman dia, tapi kadang-kadang pengalamannya out of date. Idea dia out of date, ada fresh. Combine lah. Setuju tak? Baru keputusan tu cantik bila hati tu lapang. Tapi kalau ada sifat rububiyah, tak ada. Kuasa veto. Penat Amerika, Yahudi. Maknanya perangai Amerika, veto. Kau tak setuju, veto. Dekat Malaysia ada mereka. Dekat Malaysia ada? Ada dalam mesyuarat tu lah. Jadi mana nilai kita sebagai wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh pada jari Allah, jangan kamu bercerai, berikhwan. Maknanya kesaudaraan. Orang yang boleh bersaudara ni hatinya mesti bersih. Baru dia ada perasaan kasih sayang, ada sifat tolong menolong. Orang yang rosak hatinya tak ada syait. Contohlah Haji, semasa Haji belum kahwin dengan Mak Haji, sebelum Haji kahwin dengan Mak Haji, apa perasaan Haji terhadap Mak Haji? Kasih dan sayang semata-mata. Betul tidak? Sebelum kahwin ni
tengah menguat, tengah berdating-dating, tengah berkapul. Ni belum masuk Pinang lagi ni. Tengah angau. Kita akan approachkan yang baik-baik saja. Sebab perasaan tengah kasih, betul tak? Bila orang tengah kasih ni tuan-tuan, pasangan kita buat kesilapan, buat kesalahan, kita ada marah ke tak ada? Tak ada kan? Ada marah tadi? Dia buat salah ni, tapi pasal kita tengah feeling fall in love, orang panggil betul tengah kata orang tu tengah bercinta, tengah hati tengah bersih, tak ada silap. Walaupun dia melakukan silap, cepat-cepat dimaafkan. Tak apa ya, tak apa, sebab hati tengah bersih, betul je. Tapi bila hati dah kotor, silap sikit melonting. Perasan tak? Itu di antara nak tahu hati bersih tak hati bersih. Contoh kan sekarang ni hati bersih dekat Ning, dengan rumah dah kotor. Ning buat kopi ceroi pun, Ning, kenapa ceroi tak macam biasa? Dia tak marah, dia tegur. Maaf pak, lupa hari ni. Marah tak? Kita bayar tu, bukan peri. Tapi tak kena marah Ning tu. Sebab apa? Hati dengan Ning bersih. Orang rumah kita buat kopi, hantar pahit, kau nak suruh aku ni masuk hospital. Mana gula-gula? Kan abang kecil manis, takkan sikit pun tak boleh bubur. Melenting saja pasal kopi lupa gula. Nampak? Contoh, sebab hati kita tak tulus lagi dengan dia. Maka tuan-tuan nak adakah sifat kasih sayang, hati itu kena bersihkan. Bagaimana nak bersihkan hati itu? Tidak lain dan tidak bukan tubu ilallah. Bertobatlah kita kepada Allah. Apa makna taubat? Jangan buat lagi dosa tersebut. Berhenti dosa dari melakukan dosa tersebut. Jangan ulangi, jangan ulang lagi perkara itu. Dan benci akan perbuatan dosa tersebut. Barulah jadi namanya taubat. Bila taubat yang betul, terhakislah titik hitam yang ada dalam hati kita. Hidup dia ngekal. Bila ngekal, itu namanya hati busuk. Bukan busuk tu berulat dalam hati, tak busuk. Bila busuk ni tuan-tuan, dia tidak ada rasa hormat, dia tidak ada rasa ihsan, dia tidak ada rasa kasih sayang. Walaupun kita baik dengan dia, baik dalam hati ni, baik ada makna, ada lagi dalam tersirat dalam hati kita tak mau meyakini. Sebab apa? Sebab itu sahabat dulu tuan-tuan tulus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada sifat dendam di antara sahabat. Sebab itu dia boleh duduk seronok. Susah sama susah, senang sama senang. Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan sahabat menghadapi ujian yang begitu getir. Ya, mengalir darah Rasulullah SAW. Keringat Nabi tumpah begitu banyak untuk menyampaikan dakwah kepada umat masyarakat di sana. Ketika itu tak ada yang senangnya, tapi hatinya seronok, gembira. Kenapa? Kerana kepuasan. Dia tahu balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita dapat. Hari ini kita nak menyampaikan dakwah dalam keadaan senang, melalui internet senang, tapi kepuasan itu tak ada. Alhamdulillah, kerja baik tu moga-moga faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ya, dan moga-moga amalan kita yang baik itu Allah Taala balas, walaupun kita melakukan kebaikan yang baik yang sedikit, insya-Allah yakin dengan Allah Taala. Tetapi Rasulullah suka, seronok walaupun dihalangi dengan berbagai-bagai mehnah. Nabi pun tak suruh kita jadi begitu, tapi kita kena sedar. Kita nak bersihkan jiwa kita, kita nak bersihkan hati kita.
Dan bersihkan hati kita bukan dengan klorok, bukan dengan sabun, bukan dengan daya, tak ada. Iaitu bizikrillah, dengan ingat Allah. Macam mana nak ingat Allah? Mesti kita kena ada sifat melaksanakan taubat. Apa dia? Menyesal di atas dosa kita. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah. Ya Allah, ya, aku bertobat padamu. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesal di atas ketelanjuran kami yang lalu. Sebab manusia memang tidak lepas daripada melakukan kesilapan dan dosa, tapi kita menyesal. Itulah satu titik hati kita akan dibersihkan oleh Allah SWT. Kalau tak ada penyesalan, hati itu tetap hitam. Titik itu tak akan terhapus. Renung-renungkanlah. Daripada umur kita 15 tahun sampai sekarang, kalau kita tak pernah bertobat pada Allah Ta'ala, berapa banyak gelapnya hati kita. Gedungkan je ya. Sama-sama kita gedung. Kalau kita dari bala, sebab memula dari bala itu kita dicatat segala kesalahan dan kebaikan. Dari bala itu kita tak pernah bertobat pada Allah, ataupun tobat kerja buat baik, maknanya belum tobat lah. Tobat ni maknanya tak ulang lagi lah perkara yang sama. Ya, sebab itu orang kata peribahasa pelanduk tidak lupakan jerat, tapi jerat terbalik. Jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Maknanya kalau pelanduk lupa jerat, ada harapan dia kena sangkut lagi, dapatlah kita makan pelanduk lagi. Tapi jerat tak pernah lupakan pelanduk. Gitulah kita, ya. Kita ini tuan-tuan, taubat, jangan kita ulang balik. Kalau boleh dosa yang ada kita hari ni clear, besok dosa lain, bukan dosa perbuatan yang sama, dosa lain lah. Kalau nak buat dosa jugalah, nak cerita ni, kalau nak buat dosa, jangan dosa yang sama. Boleh je. Contoh hari ni kita lewat sembahyang 5 waktu hari ni, 2 waktu je yang ikut waktu, maghrib dengan isyak. Subuh, zuhur, asar tak tepat waktunya, lewat. Hari ni contoh kita buat muhasabah. Contoh yang tepat maghrib dengan isyak. Isyak pun lewat Ustaz. Mana tepat? Tak tepat waktunya selepas kuliah. Tepatlah waktunya. Kalau betul-betul 8.30 tu betul lah waktu. Ini tak termasuk dalam melengahkan solat. Okey. Hari ni kita buat check and balance. Subuh ada yang tepat, okey, ambillah subuh tepat, maghrib isyak tepat, zuhur dengan asar dia bukan terbabas je, lewat. Lewat. Terbabas tu kira farid dah tu. Dia punya lewat. Kita dah buat hari ni, betul tak? Besok jangan buat. Kalau buat tak ada apa, nak sembang pun tak guna lah benda yang saya buat. Sekurang-kurangnya kalau hari ni kita zuhur pukul 3, besok 2.30 paling kurang. Usaha untuk jangan lerat, tapi tak boleh juga lerat juga. Tapi jangan makin pula 3.30 pula. Kalau hari ni kita zuhur pukul 3 misal kata, jangan nanti besok pukul 3:01. Maknanya itu meningkat ke menurun? Meningkat. Menurun lah tu je. Patutnya kita pukul 2.59 besoknya. Ghostan balik. Ini kira makin worse. Boleh faham tak je? Makin mengurang. Boleh faham tak? Dah usaha dah, tak boleh juga, terlewat juga. Contoh, kalau boleh hari ni kita lewat salat, besok jangan lewat salat. Itu namanya kita dah melakukan taubat. Contohlah, itu baru satu tu. Dosa lain banyak lagi lah. Banyak lagi, kira sendirilah. Takkan saya nak detailkan 1, 2, 3, 4. Kira sendirilah. Saya tunjuk yang itu yang grand je lah. Sebab salat itu afdal, yang paling utama kan? Yang lain tu pandai-pandai lah, kira sendirilah. Mana je, kalau saya detailkan besok pagi tak habis kan? Mana je?
Jadi itulah di antara yang perlu kita perhatikan. Kalau kita nak kekalkan titik hitam dalam hati kita, tinggalkanlah taubat. Buat tak reti lah taubat. Tawakuh lah sampai nanti kita dah berumur baru kita taubat lah, Ustaz. Jahanam. Itu yang hati kita tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati yang gelap ni tuan-tuan memang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab hati yang mendapat hidayah daripada hati yang bersih. Sebab itu kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka minal huda wat tuqah wal afafa wal ghina. Ya Allah, Engkau bantulah kami. Ya, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, Engkau bantulah kami minal huda wat tuqah, dalam bentuk hidayah dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Bila ada hidayah, ada sifat takwa. Ya, dan bila ada takwa, kita ada sifat syukur. Bila ada sifat syukur, datanglah sifat ikhlas. Balik semua dia asal bab yang pertama. Dia ada kesinambungannya, insya-Allah. Dia akan relate, dia akan pusing. Dia ada dur, maknanya berpusing-pusing, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, moga-moga kita dapat membaiki diri kita supaya amalan taubat ini akan menjadi satu amalan kepada kita, dan kita termasuk dibukakan oleh Allah Ta'ala dalam lingkungan golongan salihin, insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say